Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan melihat dengan lebih jelas lagi berkenaan dengan pembentukan velocity triangle untuk Pelton wheel. Gambar rajah yang saya tunjukkan ialah gambar rajah velocity triangle untuk Pelton wheel. Dan beza yang utama velocity triangle untuk Pelton wheel dan juga Francis turbine ialah kita beranggapan bahawa titik berlakunya perubahan di antara inlet dan outlet sebenarnya adalah pada satu titik yang sama. Ini juga sebenarnya menggambarkan kenapa Pelton wheel dimasukkan di dalam kategori impulse. Kerana impulse, idea dia kita kata seolah-olah berlaku denyutan ataupun kita kata berlaku pelanggaran. Maksudnya air akan masuk, akan hit satu point dan pada point itu juga dengan segera, maknanya dengan immediately dia akan berubah kepada outlet. So macam kita hit something, so maknanya ia berlaku dalam masa yang cukup pendek. Jadi di sini kita kena faham bahawa inlet dan outlet untuk Pelton wheel sebenarnya adalah pada satu titik yang sama. Ia berbeza dengan Francis turbine. Kita ada inlet, kita ada outlet dan kita melukis segitiga tersebut. So kemudian di dalam inlet yang saya terangkan pada kuliah yang sebelum ini, kita pertama sekali kita perlu melukis actual velocity. So actual velocity di dalam Pelton wheel adalah velocity of jet. Ini kerana velocity ini adalah velocity air yang keluar daripada nozzle. So kemudian oleh kerana kita beranggapan bahawa untuk mengurangkan losses, bentuk bucket adalah selari dengan arah water jet. Oleh itu, kita boleh melukis dua komponen, iaitu VR1 seperti ini dan juga U1 seperti ini. Yang ini pembentukan U1, VR1 saya dah terangkan semalam kerana kita beranggapan bahawa relatif blade di sini sebenarnya adalah sama arah dengan actual velocity. Kemudian pada outlet, kita beranggapan bahawa setelah air menghentam titik di sini dan wheel pun akan bergerak ke sana menyebabkan bentuk bilah ini akan bentuk seperti itu. Awak kena imagine dia hit, wheel itu pun bergerak ke kanan dan air pun akan jatuh seperti ini. Oleh itu, di dalam outlet kita melukis actual velocity adalah pada arah ini. Kenapa V1 dan V2 adalah penting? Kerana sebelum kita melukis velocity vector ataupun velocity triangle, kita kena tahu apakah resultant yang berlaku. Kerana kita ingin pastikan bahawa komponen yang berlaku di sini seperti VR2 dan juga U2 di sini akan close loop kepada resultant velocity di sini. Kemudian jika kita ingin lengkapkan velocity triangle Pelton wheel pada outlet, bolehlah kita melukis VF2 pada kedudukan ini dan kita melukis VWL2 pada kedudukan ini. Walau bagaimanapun secara teori dan secara aplikasinya, VF2 dan VWL2 kita kata tidak wujud di dalam Pelton wheel. Dan kita tidak menggunakan langsung berkenaan dengan VF2 dan VWL2 sebenarnya. Kerana apa? Kerana air jatuh daripada Pelton wheel dalam keadaan bebas. Awak kena imagine bahawa air yang hit pada bucket akan jatuh ke bawah dan kita dapati bahawa tidak ada casing untuk Pelton wheel. Oleh itu, kenapa tidak ada casing? Kerana kita kata ia lebih kepada daya hentaman air kepada bucket. Ini menyebabkan rumus VF sama dengan Q over K pi dB kita kata tidak boleh digunakan. Kerana apa? Kita tidak tahu apakah diameter dan B di sini. Dan saya harap pelajar pun faham. Diameter di sini ataupun width di sini B bukanlah diameter wheel. Kerana apa? Kerana kita kata air turun melalui bucket. Jadi sebenarnya K pi dB di sini mewakili nilai A ataupun nilai cross-sectional area. So jadi kalau mewakili nilai cross-sectional area, kita sebenarnya perlu mengira apakah keluasan air yang jatuh daripada bucket.
Okay, saya harap pelajar dapat imagine kenapa nilai VF di dalam Pelton wheel kita kata tidak menjadi satu parameter utama. Okey, ini adalah nota berkenaan dengan velocity triangle. So untuk keadaan ini, so this is the common velocity triangle in turbine. So awak boleh refer kepada Francis turbine notes. So in Pelton wheel there is no flow velocity. So maksudnya nilai flow velocity ini tidak ada. So jadi kita boleh ringkaskan U1 dan VR1 seperti ini. Kemudian kita dapati bahawa because the angle of the bucket at the inlet is parallel with the water jet absolute velocity, now the relative velocity is parallel with the absolute velocity, then tangential velocity is also parallel with the absolute velocity. Oleh itu, untuk meringkaskan pengiraan, kita akan ubah bentuk garisan arrow ini kepada bentuk horizontal kerana selalunya bentuk bilah di sini kita lukislah bentuk seperti ini. Tetapi sekiranya water jet itu datang dari atas, mungkin kita bentuk bucket dia adalah seperti itu. So maknanya ia adalah bentuk selari. Okey, gambar rajah ini kita kata lebih kurang untuk memudahkan pemahaman pembaca. Okey, kita lihat beberapa assumption di dalam inlet. So di dalam inlet kita beranggapan bahawa VR1 sebenarnya boleh dihubungkan dengan perkara ini, iaitu VR1 di sini sama juga dengan V1 ditolakkan dengan U1. So the velocity triangle at outlet exists immediately after the water jet hit the bucket. Because of that, the point of change is occur almost at the same point. Jadi kita beranggapan bahawa mungkin kita kata secara detail kita beranggapan air akan bergerak sedikit barulah ia keluar. Tetapi oleh kerana perubahan itu kita kata tidak signifikan untuk kita ambil kira, kita membuat assumption bahawa ia berlaku pada satu titik yang sama. Maksudnya air hit, bucket pun bergerak dan dalam masa yang sama air pun jatuh. Okay, jadi dia bergerak at least di dalam satu masa yang cukup pendek, dia hanya bertindak pada satu titik. Oleh itu kita assume bahawa nilai U di sini akan equal untuk inlet dan outlet. Maksudnya kalau ia bertindak pada satu titik, tentulah tangential velocity, so U sama dengan pi dn over 60 akan sama kerana diameter adalah sama. Maksudnya jarak daripada center point ke titik ini akan sama. Oleh itu dia akan menghasilkan had laju yang sama. Kemudian oleh itu kita beranggapan bahawa U1 sama dengan U2 sama juga dengan U sahaja. So another assumption yang boleh kita buat di sini ialah V1 sama juga dengan V1. So ini kerana kita beranggapan bahawa di dalam inlet di sini, kalau kita lihat velocity triangle, kita ada velocity of flow. Tetapi secara realitinya kita dapati bahawa velocity of flow di dalam inlet sama juga dengan kosong. Okay, kenapa kita anggap pada inlet di sini velocity of flow sama dengan kosong? Kerana tidak ada had laju air yang bergerak secara vertikal. Had laju hanya ada pada secara horizontal. Oleh itu sekiranya velocity of flow di sini sama dengan kosong, kita tidak boleh biarkan gap ini terbuka seperti ini. Kerana ia adalah velocity vector. Jadi apa yang perlu dibuat sekiranya VF ini semakin mengecil, oleh itu V1 di sini akan berubah menjadi sama jarak ataupun sama vektor dengan V1. Oleh itu di sini kita akan menulis V1 sama juga dengan V1. Okay, seterusnya kita melihat apa yang berlaku pada outlet. So pada outlet kita kata kita beranggapan bahawa VR2. Okay, VR2 di sini kita kata akan berlaku sedikit pengurangan. Kerana apa? There is an energy loss on the bucket. So apa yang maksud energy loss di sini? Okay, di dalam kebanyakan buku dia refer kepada pergerakan ini lebih kurang. Okay, tetapi saya harap pelajar perlu faham, ia membawa maksud kepada energy loss di sini ialah bukan disebabkan oleh losses ataupun
yang melalui atas blade dan sebagainya, ia lebih membawa maksud kepada apakah perpindahan tenaga yang berlaku pada bucket. Okey, boleh? Okey, oleh itu kita untuk tujuan memudahkan pengiraan, okey, kita membuat relatif. Maksudnya kita cuba untuk membuat pengiraan apakah relatif antara VR1 dan juga VR2. Okey, dengan anggapan bahawa ia melalui bucket ini dan bergerak, okey, dan keluar di sini. Oleh itu kita boleh tentulah secara normalnya kita beranggapan bahawa VR1 akan mempunyai tenaga yang lebih besar dan ketika ia bergerak di atas bucket ini berlaku perpindahan tenaga. Kemudian ia bertukar menjadi VR2. So kemudian kita boleh tulis sebagai VR2 sama juga dengan K VR1. Dan K ini dinamakan sebagai bucket friction coefficient. Okay, walaupun ditulis kat itu sebagai friction coefficient, tetapi sebenarnya ia adalah heat, dia adalah pelanggaran, maknanya dalam masa yang ringkas. Okay, tetapi ia lebih membawa maksud kehilangan tenaga daripada cecair kerana dia dipindahkan untuk memutarkan wheel. Okay. So kemudian, kemudian apa yang kita boleh buat ialah kita cuba keluarkan hubungan di antara angle yang kita ada di sini. Okay, angle yang ada di sini selalunya adalah 165 darjah. Oleh itu kita kata agak sukar untuk ataupun tidak menjadi kebiasaan untuk kita menggunakan angle yang lebih daripada 90. Jadi kita kata mudah saja kita gunakan angle pada sudut yang bersebelahan. So kita gunakan angle di sini. So angle di sini kita boleh tulis sebagai 180 ditolakkan dengan theta. So jadi kalau kita melihat, kita boleh membuat hubungan ialah nilai cos ialah jarak ini dibahagikan dengan jarak ini. Okay, oleh itu kita boleh menulis cos 180 tolak theta sama juga dengan jarak ini U2 tolak V wall 2 dibahagikan dengan VR2. Jadi kita ada nilai tersebut. Kemudian kita boleh melukis, kita boleh menulis V wall 2 sama dengan U tolak VR2 cos 180 tolak theta, atau kita masukkan nilai VR2 di sini sebagai K VR1 dan kita gantikan nilai U di sini dengan nilai, maknanya kita gantikan nilai U1 dan U2 dengan nilai U sahaja. Okay. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengira Euler head sebenarnya. So jadi setelah kita membuat pengiraan seperti ini, apa yang boleh kita buat ialah kita boleh mengira Euler head. So walaupun Pelton wheel bertindak dengan idea yang sedikit berbeza dengan Francis turbine, kita masih lagi menggunakan Euler head untuk mengira apakah head yang berlaku ketika air ataupun tenaga dipindahkan daripada bucket kepada shaft. Daripada air yang datang kepada bucket dan seterusnya memutarkan shaft. Okey, daripada pembelajaran yang terdahulu, kita mengetahui bahawa Euler head boleh ditulis dengan rumus ini. Okay, saya nasihatkan agar pelajar tidak sewenang-wenangnya anggap V wall 2 sama dengan kosong. Kerana apa? Secara realiti di dalam Pelton wheel, V wall 2 di sini tidak sama dengan kosong. So jadi jangan nanti kalau diminta untuk mengira Euler head, awak terus buang nilai V wall 2. Okay, yang itu awak kena faham. Di dalam Pelton wheel nilai V wall 2 masih lagi ada. So kita bermula dengan inilah rumus Euler head. Kemudian apa yang boleh kita buat oleh kerana di dalam Pelton wheel U1 dan U2 ini dianggap sama, oleh itu kita boleh menulis sebagai rumus ini. Kemudian apa yang kita boleh buat? Kita ada V wall 2 dan kita ada V wall 1. Sebelum ini kita telah mengira, kita boleh mengira V wall 2 di sini dan pada inlet kita mengira V wall 1. Jadi kita gunakan kedua-dua nilai tersebut untuk kita mengira Euler head.
So apabila kita dah masukkan semua nilai, kita boleh menyelesaikan masalah ini. Saya harap pelajar boleh membuat derivation ini di rumah, dan kita dapati bahawa rumus akhir yang boleh kita tulis untuk mewakili Euler head bagi Pelton wheel adalah seperti ini. Oleh itu, saya harap pelajar dapat membuktikan Euler head untuk Pelton wheel seperti ini. Kita cuma tukar nilai cos 180 tolak tolak theta kepada cos beta 2. Maksudnya beta 2 adalah nilai di sini ataupun nilai cos di sini ataupun nilai angle di sini. So ini adalah rumus yang sekurang-kurangnya pelajar boleh buktikan ataupun sekurang-kurangnya pelajar boleh ingat. Okey, kalau tak ingat, pelajar boleh melihat bagaimana Euler head kira menggunakan rumus Euler head yang pernah kita gunakan di dalam centrifugal pump dan juga Francis turbine. Okey, kemudian kita akan mengira power of Pelton wheel. So yang ini saya harap pelajar pun faham. Pelton wheel adalah turbine, oleh itu kita perlu tahu apakah power yang dihasilkan oleh turbine tersebut. So rumus power masih lagi sama, iaitu rho GQ HE, dan kita gantikan nilai HE yang kita kira daripada pengiraan sebelum ini. So ini nilai tersebut, dan kalau kita ringkaskan kerana kita ada nilai U di sini, kita boleh factorkan. So kita boleh factorkan dia menjadi rho QU V1 tolak U 1 campur K cos beta 2. Okey, kerana nilai gravity di sini kita boleh cancel off. Okey, yang ini saya harap pelajar dapat ingat, kerana sekiranya pelajar mengingati rumus ini, pelajar mudah untuk membuat pengiraan. Okey, ini adalah contoh gambar rajah Pelton wheel yang digunakan di dalam buku Porter. Walaupun ada perbezaan simbol di sini, kita ada V1, V kecil 1 dan capital V1, ia tidak akan mengganggu. Maknanya kalau awak tak gunakan cara yang saya ajar, ia masih lagi benar dan awak boleh dapat awak boleh dapat jawapan yang betul. Dan di sini saya harap pelajar pun faham apa yang dimaksudkan dengan V2 yang keluar seperti itu. Okay, so dikuatiri pelajar agak tak alert apa yang sebenarnya yang berlaku di sini. Okay, ia sebenarnya adalah yang paling mudah. Saya lebih gemar menggunakan keadaan ini kerana ia seolah-olah nampak di mana ia melekat pada wheel dan bagaimana ia berputar. Okey, seterusnya kita akan melihat efficiency of Pelton wheel. So kita masih lagi menggunakan efficiency yang sama seperti yang kita belajar di dalam Francis turbine. Kita bermula dengan hydraulic efficiency. So hydraulic efficiency kita mengira apakah kecekapan tenaga dipindahkan daripada air pada mula ia terkena blade ataupun pada mula ia terkena bucket sehinggalah ia turun ke bawah. Oleh itu, rumus untuk efisiensi adalah power out divide by power in. So power out di sini adalah Euler head dan power in adalah effective head. So kat sini, di sini apa yang perlu pelajar faham ialah, okay, sekiranya kita ada bucket di sini, air hit dan bucket pun akan bergerak. Oleh itu, effective head di sini membawa maksud kita perlu mengira apakah energy head di sini pada ketika ia hit bucket. Kerana apa? Kemungkinan nozzle awak berada di belakang. Jadi kemungkinan kita kata head di sini mungkin 100 meter. Tetapi setelah ia berjalan ataupun air bergerak certain distance, mungkin kekuatan air yang hit bucket di sini hanyalah 90 meter. Oleh itu, kita perlu mengira power yang hit bucket di sini sebagai rho GQ dan 90. So yang ini saya harap pelajar dapat imagine bagaimana penentuan untuk mengira input energy head pada inlet. Okay. Sekiranya kita kembangkan persamaan tersebut, kita boleh masukkan nilai Euler head di sini dan kita boleh masukkan effective head di sini. So ini adalah rumus effective head. So jadi kita akan menggunakan V1 square over 2G. So yang ini di mana
Bagaimana kita ingin dapatkan? Ia sebenarnya adalah Bernoulli equation. So katakan kita ada tangki dan kita ada pipe keluar di sini. So kalau kita ingin mengira apakah had laju di sini, so kita kata sini P ATM adalah kosong, had laju adalah kosong, ketinggian adalah H. Sama juga dengan setelah ditolak losses everything adalah sama velocity di sini. Tetapi kita tidak boleh menulis velocity sahaja, kita mestilah menulis velocity head. Okay, kalau kita melihat, kita kata okay, atmospheric pressure adalah kosong, velocity adalah V2 kuasa 2 per 2G dan Z adalah kosong. So kita boleh nyatakan H di sini sama juga dengan V square over 2G. Tetapi V square tu adalah V apa? Walaupun kita tulis kat sini V2, okay, tetapi di dalam velocity triangle kita, had laju air yang masuk di sini adalah V1. Oleh itu, kita menulis effective head di situ sebagai V1 square over 2G. So, saya harap pelajar dapat faham kenapa ia berlaku sedemikian dan kita boleh cancel off semua sekali perkara parameter yang ada dan ini adalah rumus untuk hydraulic efficiency bagi Pelton wheel. Okay, so kemudian kita kata, pelajar boleh imagine sekiranya kita ada wheel di situ dan kita ada bucket. So and then ada air masuk, heat. Kita dapati bahawa kalau air terlalu laju, betul ia memang boleh membuatkan wheel ini berputar dengan had laju yang tinggi. Tetapi apabila wheel berputar dengan had laju yang tinggi menyebabkan menyebabkan wheel di sini, bucket di sini, bucket yang dihadapannya akan datang dengan cepat. So apabila bucket yang dihadapannya akan datang dengan cepat, kita kata tenaga tidak boleh dipindahkan dengan sempurna. Itu menyebabkan efisiensi akan berkurangan. Oleh itu di dalam Pelton wheel, saya harap pelajar perlu familiar ataupun pelajar perlu mahir untuk mengira apa yang kita panggil ialah penentuan maksimum efisiensi di dalam Pelton wheel. Okay. So jadi untuk nota yang seterusnya kita melihat bagaimana untuk mencari apakah maksimum efisiensi yang boleh ditetapkan di dalam Pelton wheel. Kerana apa? Itu sebab di dalam Pelton wheel kita ada sphere. So saya harap pelajar ingat apa yang di dalam pembelajaran yang terdahulu, kita ada nozzle dan nozzle tersebut ada sphere. Sphere tersebut kita kata adalah untuk mengawal kadar velocity of jet. So jadi kenapa kita kena kawal velocity tersebut? Kerana untuk memastikan kita mendapat maksimum efisiensi. Okay, jadi kita faham kalau kita melukis efisiensi, katakan di sini adalah efisiensi, kita dapati bahawa ia akan menaik dan satu ketika dia akan turun. So jadi apa yang kita buat di sini ialah kita cuba mencari apakah nilai tangent kepada graf tersebut. So jadi kalau mencari nilai tangent ataupun mencari satu titik di mana tangentnya adalah horizontal line, jadi kita akan buat dy dx sama juga dengan kosong. So jadi tetapi di dalam rumus efisiensi di sini tidak ada y dan tidak ada x. So jadi apa yang kita buat, graf yang selalu digunakan adalah efisiensi melawan u. Okay. Dan kita buatlah d eta over du, maksudnya dy di sini over dx di bawah sini sama juga dengan kosong. So yang ini saya harap pelajar faham kenapa kita belajar dalam AdMath dulu ataupun dalam matematik, kenapa kita bezakan X dan Y adalah untuk mencari titik maksimum. Okay. Dan kenapa kita menggunakan U? Okay. Kerana U lebih praktikal. Boleh juga awak nak buat di d eta dv. Okay. Tetapi kita kata, andai kata kita ada wheel di sini dan kita ada water jet di sini, okay, kita kata secara praktikalnya susah untuk mengukur had laju jet yang keluar. Lebih mudah untuk mengukur berapa had laju wheel yang berputar.
Kerana apa? Kalau saya rasa pelajar boleh search dalam Shopee dan sebagainya, ada alat kita kata untuk mengukur rotation RPM. So jadi lebih mudah untuk mengukur pusingan wheel di sini kerana ia tidak melibatkan air, tidak melibatkan apa nama tu, air dan sebagainya. So idea yang paling mudah, selalunya kita akan ada satu indikator di sini, sama ada kita tampal gambar. Kalau di dalam experimental idea, kita akan tambal satu reflector ataupun sensor di sini, and then kita akan letakkan sensor di sini untuk detect ataupun untuk apa nama tu, langgar. Dia akan bila dia berpusing, so bila dia touch dengan sensor ni akan dapat sense bahawa dia punya wavelength akan terganggu. So kita boleh mengira berapa RPM wheel tersebut. Okay, so jadi kita buat d eta du sama dengan kosong. So maknanya kita bezakan rumus untuk efficiency. So ini eta adalah efficiency. So kita gunakan rumus yang ini. Okay, jadi kita gunakan apa nama tu, kita buat d eta du sama dengan kosong. Kita bezakan rumus ini, kita boleh dapat nilai ini. Okay, daripada nilai ini kita dapati bahawa untuk make sure ia sama dengan kosong, kita ada dua possibility. Sama ada nilai ini sama dengan kosong atau nilai ini sama dengan kosong. Okay. Dan kita kata nilai ini tidak boleh sama dengan kosong. Kerana apa? Kalau kita lihat dia ada 1, ada K, ada cos, ada angle. So angle tidak boleh kosong darjah lah. Okay. So and then kita kata V1 kuasa 2 pun tidak boleh kosong. Kalau V1 sama dengan kosong, membawa maksud air tidak bergerak. Jadi maksudnya nilai ini tidak boleh kosong. So yang boleh kosong adalah nilai 2V1 tolak 4U. So jadi nilai ini kita kata boleh kosong. So jadi kita buat pengiraan, kita dapati bahawa nilai kosong berlaku sekiranya sekiranya nilai U sama dengan V1 per 2. Oleh itu kita boleh nyatakan sebagai dalam ayat sebagai, to get maximum efficiency in Pelton wheel, the speed of wheel U must be half of the velocity of water jet. So jadi ini kembali kepada nota kita yang lepas, kita dapati bahawa ada pengiraan untuk phi. Dan phi rumusnya adalah U divide by V jet. Okay, dan kita kata secara ideal, okay, maknanya secara on paper, ia mesti 0.5, must be half of the velocity of water jet. Tetapi secara praktikalnya, ia sekitar 0.42 atau 44 hinggalah 0.48 atau 49. Kerana apa? Nak tak nak akan ada kekurangan kerana ada losses yang lain seperti mechanical loss dan sebagainya. Okay, yang ini yang saya harap pelajar dapat alert kerana soalan ini selalu keluar di dalam peperiksaan. Dan ini adalah contoh sekiranya kita evaluate perkara ini dengan menggunakan graf. Jadi kita boleh lihat dash line adalah experimental data. So ini adalah kita kata yang kita buat secara eksperimen. Dan yang solid line ni adalah kita menyelesaikan dengan menggunakan equation. Jadi kalau kita lihat ia betul-betul berada di sini pada kira-kira 0.5. Okey, so kemudian kita boleh membuat pengiraan yang lain oleh kerana kita telah tahu bahawa hydraulic efficiency berlaku, kita boleh kira dengan rumus ini. Oleh itu sekiranya ia berlaku, sekiranya kita boleh setkan U sama dengan V1 over 2, oleh itu kita kata efficiency boleh diringkaskan menjadi berikut. So jadi kita kata dah agak mudah kerana apa? Kita boleh settingkan. Maknanya dengan menggunakan sphere, kita boleh settingkan apakah had laju V-jet, had laju air yang keluar daripada nozzle, dan apakah RPM yang keluar yang berlaku pada wheel. So sekiranya kita dapat rasionya adalah mendekati 0.5, kita boleh meringkaskan pengiraan efisiensi kepada rumus ini. Okay, so
Rumus di atas adalah this is the hydraulic efficiency at maximum condition. Dan seterusnya kita cuba mengira power. Power sama dengan rho GQH. Okey, dan kita telah daripada pengiraan di atas kita boleh dapat rumus untuk power adalah seperti berikut. Kita masukkan dengan nilai U dan kita boleh dapat rumus power boleh disimpulkan seperti berikut. So rumus terakhir tersebut adalah power at maximum condition. Kemudian kita pergi kepada mechanical efficiency. So mechanical efficiency ditarifkan sebagai power at turbine shaft divided by power produced by the wheel. So power produced by the wheel ni sama dengan apa? So maknanya power yang keluar daripada bilah, daripada blade. Okay, so jadi ini kita menggunakan Euler head dan kita boleh mengira untuk mechanical efficiency. Dan seterusnya kita ada overall power. So power at turbine shaft divided by power from the jet. So jadi kita boleh mengira overall efficiency sebagai power out. So power out di sini adalah power yang dihasilkan oleh generator Pelton wheel. Dan power inlet ialah power yang dikeluarkan ataupun power yang diterima ketika air menghentam bucket. Oleh itu ia adalah effective head. Okey, so kemudian yang ini saya harap pelajar boleh melihat video saya ada tunjukkan. Ini yang paling mudah kita kata. Ketinggian air di sini akan menentukan berapakah had laju air yang keluar. Tetapi pelajar kena faham bahawa kita perlu menolak dengan major loss yang berlaku di sepanjang pipe dan juga kita perlu mengambil kira apakah minor loss yang berlaku pada nozzle. Kemudian apabila air bergerak dengan satu distance di sini, berlaku juga kehilangan di dalam bucket ataupun berlaku kehilangan di sepanjang perjalanan dan kita kata ketika ia hit blade di sini barulah kita boleh mengira effective hit. Oleh itu kita setelah ia menghentam blade di sini, ia akan memutarkan roda di sini. So roda Pelton wheel dalam masa yang sama akan memutarkan shaft. So shaft akan berputar di sini tetapi shaft juga mempunyai losses. Mungkin shaft terlalu ketat atau sebagainya menyebabkan rintangan yang tinggi. Dan tenaga daripada shaft akan dipindahkan ke dalam generator. Oleh itu keseluruhan ini kita panggil mechanical part ataupun mechanical loss dan power output adalah power yang diterima pada transformer ataupun power yang boleh dihasilkan di dalam keseluruhan sistem. Okey. Slide tadi saya lajukan sedikit. Saya rasa pelajar sempat untuk pause video dan membaca keterangan tersebut. Keterangan adalah seperti yang saya katakan tadi, cuma ada detail beberapa equation yang mungkin boleh digunakan di dalam penyelesaian masalah. So equation tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang asing kerana ia hanyalah Bernoulli equation yang telah kita belajar di dalam fluid mechanics 1 yang lepas. Dan akhir sekali kita lihat beberapa basic difference between Pelton wheel and Francis turbine. So kita ada turbine type. Pelton wheel dinamakan sebagai impulse type kerana ia menggunakan idea pelanggaran. Tetapi Francis turbine kita nyatakan sebagai reaction turbine. Kerana apa? Dia menggunakan idea action and reaction dan air akan sentiasa terkena pada bilah. Okay, sedangkan Pelton wheel hanya kawasan yang tertentu sahaja yang akan basah ataupun yang akan di-hit oleh air. Kemudian berkenaan dengan head. So kita kata it is used for high head ranging 250 to 1000 meter. However, for Francis turbine around 40 to 600 meters. Kenapa ia perlu kawasan yang tinggi? Kerana
ketinggian akan menyebabkan air akan turun ataupun air akan keluar dengan had laju yang tinggi. So the diameter of the runner varies from 0.8 to 6 meter, tetapi di dalam Francis turbine kita boleh guna besar lagi, iaitu di antara 0.9 hingga 10 meter. Kemudian direction of flow of water through the blade. The flow of runner is tangential to the runner. It also called as tangential flow impulse turbine. The flow of water to the blade combine also both radial and axial flow. So power generation, it is about 400 megawatt, but Francis turbine can be more, about 800 megawatt. So water condition, water heat blade at certain time, but Francis turbine, all blades always full of water. Okay, speed. The rate of speed in Pelton wheel turbine change from 65 to 800 RPM, and speed for Francis turbine from 75 to 1000 RPM. So discharge required for Pelton wheel, the required discharge for the working of Pelton turbine is low. Medium discharge is required for the working of Francis turbine. Type of energy, the Pelton wheel use kinetic energy and convert into mechanical energy, but the Francis turbine convert potential energy into mechanical energy. So efficiency, Pelton wheel is about 85, but Francis turbine is 90%. Pressure, it's atmospheric pressure for Pelton wheel, and there is a water pressure ataupun kita ada hydraulic pressure di dalam Francis turbine. Casing is not important, but casing is important to maintain the pressure for Francis turbine. Flow control, so nozzle used to control the flow rate, but for Francis turbine we use guide vane to control flow at inlet. Okay, so ini adalah beberapa reka bentuk, aspek reka bentuk roda Pelton, Pelton wheel yang saya ulang semula. So pertama kita kata V1, kita boleh kira dengan CV square root 2GH, dan nilai CV adalah di antara 0.95 hingga 0.98. So V di sini kita tengok kepada soalan, selalunya ia reflect kepada minor loss kepada nozzle. Kemudian had laju Pelton wheel. So had laju roda Pelton ni lebih kepada U. So U kita boleh tulis sebagai V square root 2GH. Ada setengah buku dia menggunakan K. Jadi kita kata K atau V sama juga sekitar 0.42 hingga 48 atau 49. So nisbah jet kita telah lihat dalam nota yang sebelum ini. Selalunya kita akan menggunakan 12 maknanya nisbah di antara diameter roda dan diameter jet. Dan seterusnya jumlah jet dan roda, maknanya kita cuba imbangkan. Satu jet, kebiasaannya hanya satu nozzle jet pada satu roda. Secara teorinya kita boleh meletak sebagai 6. So kemudian kita kata jumlah bucket. So jadi ia boleh dikira dengan menggunakan rumus ini. Walau bagaimanapun ia bukanlah silibus kita. Oleh itu saya harap pelajar perlu ingat dan perlu tahu, tapi saya rasa soalan tidak akan keluar berkenaan dengan jumlah bucket.